Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Nur Ain Fatihah Zakaria dari Studio TM. Tajuk berita utama, cabaran dalam penyediaan kemudahan dan perkhidmatan internet kepada pengguna. Telekom Malaysia Berhad atau ringkasannya TM dahulunya dikenali sebagai Jabatan Telekomunikasi Malaya yang telah ditubuhkan pada tahun 1946 ini bertanggungjawab sebagai penyedia perkhidmatan telekomunikasi yang terkemuka di negara ini. TM juga merupakan salah sebuah syarikat yang berkait dengan kerajaan atau juga dikenali sebagai Government Link Company. TM juga merupakan rakan strategik kepada kerajaan dalam memenuhi gaya hidup masyarakat yang lebih digital, perniagaan yang lebih vertikal dan digital serta menuju ke arah kerajaan digital. Dalam memastikan amanah yang diberikan, pelaksanaan untuk mencapai misi TM tertumpu kepada 3 kategori, iaitu untuk pelanggan, untuk perniagaan dan juga untuk negara. TM juga memperkenalkan perkhidmatan internet jalur lebar berkelajuan tinggi atau lebih dikenali sebagai Unify. Namun, setiap tahun pelbagai bentuk cabaran yang terpaksa diharungi oleh kaki tangan di unit jualan konsumer. Unit jualan TM di Johor pula terbahagi kepada 3, iaitu Johor South 1, Johor South 2 dan Johor North. Mari kita saksikan laporan perkembangan di kawasan Johor South 1 bersama Cik Azila binti Harun. Silakan. Terima kasih diucapkan kepada Nur Ain Fatihah Zakaria yang berada di Studio TM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Unify satu jenama yang tidak perlu diperkenalkan lagi kepada penduduk Malaysia. Produk di bawah TM Berhad ini banyak memberi manfaat kepada pengguna khususnya di Johor South 1. Banyak pembaharuan dan pembangunan yang berlaku di kawasan ini merangkumi Johor Bahru, Iskandar Puteri, Pontian, Tampoi, Skudai, Senai dan Kulai yang mempunyai jumlah penduduk tertinggi di negeri Johor. Tumpuan utama pemasaran adalah di Kota Iskandar di mana di situ terdapat pusat pentadbiran kerajaan negeri yang merangkumi Jabatan Persekutuan dan juga Jabatan Kerajaan Negeri seluas 338.5 km persegi dan di situ juga terdapat hub pendidikan, hub kesihatan, logistik dan juga sektor perindustrian. Selain itu, Perintah Kawalan Pergerakan yang diarahkan oleh kerajaan juga mempengaruhi permintaan Unify di kawasan ini. Dan disebabkan itu, persaingan sihat berlaku antara syarikat telekomunikasi dan pembekal yang lain yang menawarkan pelbagai pakej yang menarik. Namun demikian, ini tidak mematahkan semangat pasukan kerja unit jualan di Johor South 1 untuk terus memberi perkhidmatan yang terbaik kepada pengguna dengan menawarkan pelbagai pakej termasuk percubaan percuma 30 hari untuk Unify Home dan juga pengguna Unify Mobile Postpaid. Dijangkakan dengan tawaran pakej yang sebegini akan memberi manfaat dan peningkatan jualan di Johor South 1. Sekian dengan ini laporan dari Azila Harun untuk Johor South 1 kembali ke Studio TM. Demikian tadi perkembangan dari Johor South 1 iaitu kawasan tumpuan pentadbiran utama negeri Johor. Seterusnya kita ikuti perkembangan selanjutnya iaitu di kawasan Johor South 2 yang dikatakan jualan meningkat di sana. Silakan Zahira Johar Arifin. Terima kasih kepada Ain yang berada di Studio TM. Bersama saya Zahira Johar Arifin lintas secara langsung dari Johor South 2. Pelaksanaan PKP seperti yang diarahkan oleh pihak kerajaan menyebabkan sebahagian besar rakyat perlu berada di rumah. Oleh itu, permintaan terhadap perkhidmatan internet menjadi semakin tinggi pada ketika ini kerana ia digunakan sebagai medium untuk pembelajaran secara online, untuk bekerja dari rumah dan juga sebagai medium hiburan. Saya dimaklumkan bahawa Johor South 2 meliputi kawasan Pelangi, Permas, Pasir Gudang, Pandan, Tiram dan Kota Tinggi mempunyai kepadatan penduduk yang agak tinggi. Kawasan-kawasan ini menjadi tumpuan kerana ia dilengkapi dengan fasiliti yang lengkap seperti hospital, sekolah dan juga pusat membeli belah. Antara kekangan yang sering dihadapi oleh unit jualan Johor South 2 adalah kekurangan peralatan moden. Ini adalah kerana permintaan yang tinggi di luar jangkaan menyebabkan peralatan modem seringkali terputus. Selain itu, unit jualan Johor South
2 juga merupakan antara unit yang paling lama di Johor dengan kapasiti kaki tangan yang melebihi umur 50 tahun. Oleh itu, pengstrukturan seringkali dilaksanakan sebagai persediaan untuk mengisi kekosongan para kaki tangan yang akan bersara dan juga sebagai mentadbir urus semula tugasan untuk kaki tangan yang masih berkhidmat. Selain itu, pengstrukturan juga dilaksanakan supaya dapat meningkatkan produktiviti kaki tangan dan juga memberi peluang kepada kaki tangan untuk mencuba sesuatu yang baru. Sekian saja laporan daripada saya di Johor South 2. Kembali kepada Ain. Terima kasih kepada Puan Zahirah binti Johar Arifin. Seterusnya kita ikuti perkembangan di kawasan Johor North bersama wartawan kami Puan Siti Nur Mardiana binti Mansur Mejidi. Terima kasih kepada Cik Ain yang kini berada di studio TM. Seperti yang semua sedia maklum, penduduk di pinggir pantai maupun di luar ibu kota tidak terlalu terdedah dengan perkembangan talian internet. Selain faktor geografi, faktor persekitaran dan juga kekurangan infrastruktur yang terbatas, sedikit sebanyak yang menjadi halangan bagi unit jualan Johor North untuk menaik taraf kepada Unify. Malahan harus menanggung kos penyelenggaraan perkhidmatan streaming yang agak mahal kerana mereka masih lagi menggunakan teknologi yang kuno dan kebanyakan kawasan masih mengekalkan keaslian kawasan tersebut. Kini, TMNet Unify telah menaik taraf dan meluaskan rangkaiannya untuk mendapatkan internet lebih pantas dengan menggunakan fiber optik di seluruh Malaysia, terutamanya bagi penduduk di luar bandar. Ini adalah salah satu cara untuk terus membuka minda pengguna di luar bandar dengan lebih luas betapa pentingnya internet di kehidupan mereka kini. Dengan itu, mereka boleh menjalankan aktiviti menjual beli hanya dengan menggunakan hujung jari sahaja yang kini adalah sangat efektif di dalam situasi pandemik COVID-19 demi penjagaan jarak dan sentuhan seperti mana yang telah diarahkan oleh kerajaan kita. Sekian saja daripada saya Siti Nur Mardiana binti Mansur Majidi. Kembali ke studio TM. Silakan Ain. Terima kasih kepada Puan Siti Nur Mardiana binti Mansur Mejidi bagi laporan yang berlaku di Johor North. Sekian untuk laporan dari studio TM pada hari ini. Sebelum berpisah, mari kita saksikan tayangan video #Memacu Digital Malaysia dari TM. My Digital, satu visi menuju ke arah Malaysia Digital. Rangka tindakan ekonomi digital Malaysia bermatlamat membangunkan sosioekonomi yang inklusif, bertanggungjawab dan mampan selari dengan wawasan kemakmuran bersama 2030. Dari segi infrastruktur, Malaysia mempunyai 95.3% liputan jalur lebar. Nilai pasaran e-dagang di Malaysia telah mencapai jumlah 16 bilion ringgit pada tahun 2019. Beberapa perusahaan mikro, kecil dan sederhana berjaya meraih manfaat melalui e-dagang. Ini merupakan hasil daripada pelbagai inisiatif dan program kerajaan. Seiring dengan kemajuan teknologi, inisiatif Jendela diperkenalkan. Teknologi 5G akan meningkatkan kualiti sambungan dan capaian untuk semua, antaranya pembelajaran dalam talian. Bagi pelajar yang akan memasuki alam pekerjaan, pengetahuan dan kemahiran digital akan membantu mereka berjaya dalam ekonomi yang baru ini. Hasilnya, ekonomi digital yang semakin rancak akan mewujudkan lebih peluang pekerjaan dan juga kerjaya baru. Perniagaan akan berkembang. Internet benda, IoT, mendorong perniagaan menjadi lebih inovatif dan produktif. Data raya, blok rantai dan kecerdasan buatan AI adalah antara inovasi teknologi yang mula digunakan perusahaan mikro, kecil dan sederhana. Perubahan paling ketara ialah peralihan kepada kerajaan digital yang lebih cekap dan berpaksikan rakyat. Penstoran awal memudahkan pencarian dan penyimpanan data yang terjamin dan selamat. Dalam jangka masa 5 hingga 10 tahun, matlamat My Digital adalah untuk membentuk Malaysia sebagai negara berpendapatan tinggi yang dipacu teknologi termaju. Rakyat akan menerima manfaat dari segi sosioekonomi dan kelestarian alam sekitar.
My Digital merupakan permulaan ke arah Malaysia menjadi peneraju serantau dalam ekonomi digital. Marilah kita bersama-sama menjayakannya. Anda telah saksikan sebentar tadi My Digital yang merupakan salah satu pelan tindakan oleh kerajaan dalam memacu negara ke arah digital. Oleh itu, TM sebagai salah sebuah syarikat GLC sentiasa menyokong aspirasi negara melalui hashtag Digital Malaysia. Menerusinya, pelbagai inisiatif telah dapat dilaksanakan menerusi kerjasama antara pihak kerajaan bersama TM seperti projek NFCP, National Fiberization and Connectivity Plan yang memberi peluang kepada setiap lapisan masyarakat untuk menikmati kemudahan internet berkelajuan tinggi Unify. Dan kesimpulannya, apa yang kita boleh lihat, TM perlu merancang strategi bagi membangunkan keupayaan baru untuk bersaing secara efektif dan mengekalkan momentum di dalam suasana yang semakin mencabar. TM juga harus berlapang dada terhadap komen dan pandangan yang berbeza dari pelanggan mereka demi kebaikan bersama. Dan kita juga boleh lihat kemajuan teknologi secara tidak langsung banyak mempengaruhi kehidupan masyarakat Malaysia kerana ICT sebagai salah satu asas kepada pembangunan negara. Dan ini menjadikan TM terus komited meneruskan usaha untuk meneraju aspirasi digital Malaysia dalam merealisasikan matlamat organisasi sebagai syarikat komunikasi pilihan rakyat Malaysia. Sekian, itu sahaja dari kami. Terima kasih kerana menonton. #Memacu Digital Malaysia.